Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita kesihatan dan juga menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dipertemukan lagi untuk meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi pertemuan secara fizikal secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, minggu lepas kita telah membicarakan tentang penyakit yang sangat berbahaya, iaitu sifat tamak haluba, seperti mana yang diketengahkan oleh Syekh Ibn Athaillah rahimahullah dan kitabnya Al-Hikam, yang mana sifat ini sifat yang sangat berbahaya kerana ia akan melahirkan sifat-sifat yang keji, melahirkan sifat-sifat yang hina, seperti mana yang telah kita bincangkan minggu lepas. Maka saya cuba ringkaskan di antara sifat-sifat yang berbahaya yang akan muncul, yang akan timbul disebabkan sifat tamak, ialah yang paling ketara ialah sangat-sangat kedekut. Orang itu akan kedekut, kemudian selfish, mementingkan diri sendiri, kemudian dia sanggup menghinakan dirinya, melakukan apa saja untuk menghinakan dirinya asalkan dia dapatkan apa yang dia tamakkan, apa yang dia inginkan, sama ada itu merupakan pangkat, merupakan harta dan sebagainya. Asalkan dia dapat, maka dia tidak peduli hatta dia sanggup menghinakan dirinya. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah SWT dari memiliki sifat tersebut. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan sambung sifat yang sewajarnya pula kita miliki. Saya nak bawa satu kisah yang mana Imam Ali rahimahullah, ketika beliau menjadi khalifah yang keempat, diriwayatkan beliau telah menziarahi Masjid Jami'. Beliau telah menziarahi Masjid Jami' untuk melihat keadaan dan situasi di sana. Ketika berada di Masjid Jami', beliau dapati terdapat beberapa penceramah, beberapa kumpulan-kumpulan yang mana ada seorang penceramah memberi ceramah kepada jamaah di masjid tersebut. Maka beliau pun menziarahi setiap penceramah tersebut untuk mengenal pasti adakah penceramah ini benar-benar memiliki ilmu, ataupun adakah penceramah ini benar-benar layak untuk memberi ceramah di Masjid Jami' ini. Maka beliau pun berjumpa setiap penceramah dan bertanya. Apabila apabila didapati penceramah itu tidak layak, maka dia kata, kamu kali terakhir jangan ceramah lagi kerana kamu tak layak untuk beri ceramah. Namun apabila beliau sampai kepada seorang penceramah yang merupakan seorang ulama tabi'in yang masyhur, iaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di antara ulama yang masyhur. Beliau telah berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum, maka beliau dianggap ulama tabi'in. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu langsung bertanya, wahai imam ataupun wahai ustaz, apakah perkara yang boleh menghancurkan
Islam, boleh menghancurkan agama Islam. Maka jawab Al-Hasan Basri rahimahullah, satu perkara yang boleh menghancurkan Islam, menghancurkan umat Islam, ialah apabila umat Islam memiliki sifat tamak. Apabila memiliki sifat tamak haluba, nescaya akan musnahlah Islam. Kemudian ditanya lagi, wahai Imam, apakah perkara yang boleh melindungi, menjaga, membela agar Islam terpelihara? Maka berkata Al-Hasan Basri rahimahullah, untuk supaya Islam terpelihara, supaya umat Islam terbela, maka perlu umat Islam memiliki sifat wara'. Kerana wara' ini yang akan memelihara daripada sifat-sifat yang terkeji, dan dengan wara' ini umat Islam akan terpelihara. Maka kata Imam Ali rahimahullah radhiyallahu an, wahai Imam, engkau kekallah berceramah dan mengajar di masjid ini. Subhanallah. Jadi berdasarkan asar ini menunjukkan betapa Imam Ali radhiyallahu an dan juga Al-Hasan Basri menegaskan betapa sifat tamak, sifat yang berbahaya yang boleh menghancurkan individu, boleh menghancurkan Islam, boleh menghancurkan umat. Subhanallah. Jadi kita kena buang jauh-jauh. Adapun sifat yang boleh memelihara agama, menjaga individu, memelihara umat, ialah apabila umat Islam memiliki sifat wara'. Dengan sifat wara', iaitu sifat lawan daripada sifat tamak. Maka di sini apakah definisi yang dimaksudkan dengan wara'? Terdapat bermacam-macam definisi yang diberikan oleh para ulama rahimahullah. Maka saya ambil salah satu daripadanya, iaitu wara' ialah sikap berhati-hati terhadap sesuatu perkara syubhah kerana takut terjerumus kepada perkara yang haram. Itu secara ringkas definisi wara', iaitu saking berhati-hati, sangat berhati-hati, takut dan bimbang, maka dia berhati-hati dalam perkara-perkara secara khusus perkara-perkara yang ada syubhah, perkara-perkara yang syubhah, kerana dia bimbang, takut terjerumus kepada perkara yang haram. Ini definisi wara' yang diberikan oleh para ulama. Dan juga ia sentiasa meninggalkan sesuatu yang meragukan, yang tidak jelas, ya, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang dalam hadis Muslim, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, atau kama qala, tinggalkan apa sahaja yang mencurigakan, yang meragukan, yang tidak jelas kepada sesuatu yang lebih meyakinkan. Jadi baginda awal-awal dah beri teguran, memberi nasihat, kita kena tinggalkan apa sahaja perkara yang syubhah, perkara yang tak jelas, kita beralih kepada perkara yang lebih yakin. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah membagikan ataupun meletakkan wara' kepada beberapa martabat, beberapa peringkat. Iaitu yang pertama, peringkat yang paling rendah sekali, peringkat yang paling bawah sekali, iaitu tidak melakukan perkara yang jelas haram. Ini merupakan tingkat orang awam. Maknanya peringkat yang rendah sekali ialah dia tidak akan melakukan perkara yang jelas haram. Perkara yang jelas haram maka dia tinggalkan. Ini peringkat wara' yang paling bawah sekali. Subhanallah. Okay, artinya sesuatu yang haram dia tinggalkan. Saya beri contoh. Kita berada di Singapura, umpamanya ada kedai makan, dan kedai makan ini menjual makanan-makanan Melayu lah, atau makanan-makanan yang biasa kita makan. Namun kedai ini milik bukan orang Islam.
Satu. Yang kedua pula, kedai ini tidak ada logo halal. Bila kedai bukan milik orang Islam, kemudian tidak ada logo halal, walaupun makanannya makanan yang biasa kita makan, contohnya lah jual epok-epok, jual nasi lemak, jual kari pap dan sebagainya, tetapi pemiliknya bukan orang Islam, kemudian tidak ada logo halal di kedai tersebut, tidak ada logo halal di restoran tersebut, maka ia jelas hukumnya haram kita beli makanan tersebut. Kerana apabila kedai yang bukan orang Islam tidak ada logo halal, maka tak terjamin ianya halal, maka ia merupakan makanan yang haram untuk kita beli. Dia dah tak ada syubhat dah, kerana tidak ada logo halal di situ. Okey. Jadi sebagai orang Islam, kita sewajarnya meninggalkan. Dia kata ini bukan syubhat lagi, kerana jelas pemiliknya bukan orang Islam, kemudian logo halal pun tak ada. Berbeza kalau pemiliknya orang Islam. Kita umpamanya nak beli mi siam ke mi goreng, tukang masaknya orang Islam, pemilik kedai orang Islam, tapi dia tidak logo halal, kita yakin orang Islam, nampak dia solat dan sebagainya, maka insya-Allah lah itu tidak menjadi masalah. Tapi masalahnya pemilik kedai bukan orang Islam, tukang masak bukan orang Islam, kita pun tak pasti, kemudian logo halal pun tak ada, maka ia jelasnya haram. Jadi orang yang sifat warak yang paling rendah, dia pasti meninggalkan. Orang awam yang benar-benar pegang teguh dengan ajaran Islam pasti meninggalkan, kerana makanan ini jelas tidak boleh dimakan, maka hukumnya haram. Itu contoh pertama. Yang kedua, tidak juga melakukan perkara yang meragukan syubhah. Ini tingkat orang soleh. Saya beri contoh. Artinya peringkat yang pertama tadi jelas haram, maka dia tidak dekat. Maka ini peringkat yang paling rendah. Peringkat yang tinggi sikit, iaitu yang mana ianya sesuatu yang syubhah, yang meragukan. Sebagai contohnya ada logo halal. Sebuah restoran atau kedai makan ada logo halal, tapi kita tengok dia punya tukang masaknya, pemiliknya, satu orang Islam pun tak ada dalam tu. Satu orang Islam pun tak ada, semua orang bukan Islam. Yang masak, yang menyediakan dan sebagainya. Jadi kita dah mula was-was. Memanglah logo halal, tapi hati rasa tak sedap. Betul-betul ni kalau tak ada orang Islam, jadi mungkin takut-takut ke, ya. Okey. Dia kat dalam tu kita pun tak tahu macam mana. Jadi dia mula was-was, rasa syubhah ini halal ke tidak, wallahu alam. Dia hatinya pun rasa tak sedap, hati rasa bimbang. Maka ketika itu kita ambillah pesanan Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang kamu ragu-ragu kepada yang kamu yakin. Kita rasa yang kedai sebelah ada logo Islam, kemudian kedainya nampak okey, ada pemiliknya walaupun orang Islam, tapi tukang pekerja-pekerja ramai orang Islam. Jadi kita pun rasa lebih yakinlah. Maka tadi kedai pertama tu ada syubhahnya, contohnya walaupun ada logo tapi ada syubhah. Kenapa? Semua bukan orang Islam. Kita rasa lain macam, rasa tak sedap, rasa tak selesa, rasa ragu-ragu. Maka orang yang soleh, maka dia tinggalkan tanpa dia mengatakan apa-apa, tapi dia pergi kedai yang ada logo halal, kemudian dia punya pengurusnya walaupun bukan Islam, tapi pekerja-pekerja ramai orang Islam umpamanya. Maka ketika itu dia makannya, dia ambil yang yakin, dia tinggalkan yang syubhah. Ini peringkat yang kedua. Ini peringkat orang yang soleh. Yang ketiga, tidak juga melakukan perkara yang halal tetapi dikhawatiri terbawa kepada haram. Ini tingkat orang-orang muttaqin. Tingkat yang ketiga, sesuatu yang jelas halal, sesuatu yang jelas boleh, okey, halal, boleh, ia kembali kepada bagaimana kita menggunakannya, tetapi dia bimbang, walaupun ianya halal, tapi dia bimbang
Kerana apa? Ianya boleh membawa kepada haram kalau dia tidak berhati-hati. Saya bercontoh sajalah. Umpamanya seperti membeli TV kat rumah. TV asalnya hukumnya harus. Memiliki TV kat rumah hukumnya harus. Okey, kerana dalam TV tu banyak program-program yang baik, walaupun tidak dinafikan ada program yang tak elok, tapi umumnya banyak yang baik. Ada juga yang tidak elok. Tapi golongan yang ketiga ini, dia tahu TV tu harus kerana boleh dengar berita, boleh mendapat pengetahuan dan sebagainya lah, contoh. Tapi dia bimbang, kalau aku ada TV, ya Allah, saya tengok TV je, ataupun takut-takut tertengok yang lain, takut tak dapat nak kawal diri dan sebagainya, maka dia kata apalah, rumah aku tak payah TV lah, maka dia tak beli TV, contoh. Maka ini golongan yang ketiga, iaitu golongan yang mana walaupun asalnya harus, tapi oleh kerana memang jelas halal, boleh, tapi oleh kerana hatinya rasa bimbang, tak dapat nak kawal dalam dirinya ataupun keluarganya ataupun anak-anaknya, maka dia pun tak payahlah rumahnya ada TV. Okey, maka ini peringkat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kira yang tidak lebih baik daripada yang kedua dengan yang pertama. Yang pertama hanya meninggalkan yang haram, yang kedua meninggalkan syubhat, yang ketiga benda yang harus jelas boleh, tapi dia tinggalkan juga kerana takut terjerumus kepada perkara yang haram. Okey. Kemudian yang keempat, berpaling, meninggalkan selain kepada Allah Ta'ala kerana takut terpakai, meskipun sesaat umur kepada yang tidak mendatangkan faedah, sekalipun perkara itu tidak akan membawa kepada yang haram. Artinya, orang yang mana hatinya terpaut hanya keredaan Allah, ingin cinta Allah, ingin mahabbah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi keutamaan dalam hidupnya. Apabila hatinya berpaling, dia takut bila dia mengambil sesuatu, walaupun ianya harus, walaupun ianya boleh, tapi ia menyebabkan ianya berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia merasakan benda ni penghalang, walaupun ini harus dibolehkan, penghalang, maka benda ni pun ditinggalkan. Allahu Akbar. Inilah makam yang paling tinggi apabila seorang hamba dah ada dalam jiwanya perasaan cinta yang mendalam kepada Allah, kerana dalam hidupnya yang paling penting cinta Allah. Apa saja yang boleh menghalang perasaan cintanya kepada Allah, ataupun menyebabkan Allah murka kepadanya, ataupun Allah tidak redha, ataupun perasaan cintanya lari kepada selain daripada Allah, maka benda ni perlu diketepikan. Saya buat contoh contoh bagaimana Umar Khattab radhiyallahu an, satu ketika beliau sibuk dengan urusan kebunnya, sehingga setelah dia selesai menguruskan lekas-lekas, dia keluar dari kebunnya untuk ke masjid untuk sembahyang asar. Ternyata dia terlambat sehingga menyebabkan sampai di masjid orang dah pulang, dah selesai sembahyang asar. Subhanallah. Jadi Umar merasakan kebun ini penyebab penghalang kepada beliau untuk sembahyang asar tepat pada masanya, untuk sembahyang berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar itu dia telah mewakafkan, Allahu Akbar, kerana terlepas sembahyang asar berjamaah dekat masjid, maka dia melepaskan ataupun mewakafkan tanah kebun tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia merasakan kebun ini menghalang beliau untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini subhanallah peringkat yang paling tinggi, iaitu yang mengutamakan cinta Allah. Apa sahaja sesuatu yang boleh menghalang ataupun memalingkan cintanya kepada selain daripada Allah, walaupun perkara itu boleh dibolehkan oleh syarak, maka dia lepaskan. Allahu Akbar. Jadi ini yang peringkat yang paling tinggi, iaitu peringkat mengejar cinta Allah dan meninggalkan segala perkara walaupun perkara itu segi hukum syariat dibolehkan. Okey, inilah peringkat yang paling tinggi, yang mudah-mudahan kita dikurniakan peringkat tersebut. Maka di sini kita lihat bagaimana pentingnya kita memiliki sifat wara'. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan mengurniakan sifat tersebut, sehingga kita akan
menjaga, dengannya kita dapat menjaga agama kita, dengannya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengannya mudah-mudahan kita mendapat cinta Allah. Sebab tu kita lihat banyak kisah-kisah yang berlaku kepada para ulama-ulama dahulu, bagaimana mereka memiliki sifat wara' yang luar biasa, yang sungguh luar biasa, di luar gambaran ataupun di luar jangkaan kita, bagaimana sifat wara' yang begitu dahsyat, kerana mereka subhanallah menjadikan keridaan Allah merupakan keutamaan. Saya bercontoh satu kisah bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah dikhabarkan pernah berdiri di tengah matahari, ataupun di bawah panas matahari, di bawah panas matahari, sedangkan berdekatan dengan Imam Abu Hanifah terdapat pokok yang mana beliau boleh berteduh di bawah pokok tersebut. Boleh berteduh di bawah pokok tersebut. Maka seorang lelaki bertanya, "Wahai Imam Abu Hanifah, kenapa tuan hamba berdiri di tengah-tengah matahari yang begitu panas? Kenapa tidak tuan hamba imam pergilah ke berteduh di pokok tersebut? Kerana ada tempat teduhan tadi, tak ada di pokok tersebut." Maka Imam Abu Hanifah berkata, saking waraknya, dia kata, aku tidak boleh berteduh di bawah pokok tu. Hukumnya haram bagi aku pada pandangan Imam Abu Hanifah. Subhanallah, warak yang sungguh luar biasa. Maka ditanya, kenapa begitu? Kan pokok ni, subhanallah, apa yang haramnya? Maka berkata Imam Abu Hanifah, pokok ini pemiliknya Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan pemilik pokok ni. Sedangkan pemilik pokok ini berhutang dengan saya. Jadi orang yang konsep hutang dalam Islam, orang yang memberi hutang tidak mendapat apa-apa manfaat, tapi hanya mendapat atas dasar menolong, maka tidak mendapat apa-apa manfaat. Tapi sekiranya saya berteduh di bawah pokoknya, maka saya dapat manfaat, maka hukumnya riba. Seperti mana kata sebahagia kullu qurdin jarra manfa'a fa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan kemanfaatan, maka itu adalah riba. Maka Abu Hanifah merasakan itu pun kira riba, walaupun hanya berteduh di bawah pokok milik orang yang berhutang dengannya. Masya Allah. Jadi inilah siapa namanya, Imam Abu Hanifah rahimahullah, saking waraknya, saking berhati-hatinya, maka beliau enggan berteduh di bawah pokok orang tersebut. Begitu juga kisah yang lain, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, suatu ketika didatangi anaknya pada waktu malam. Ketika itu beliau sedang bekerja di pejabatnya, maka diziarahi oleh anaknya untuk berjumpa dengan bapaknya. Setelah Umar Ibn Aziz selesai, dia pun mengizinkan anaknya masuk berjumpa dengannya untuk berbincang. Maka berkata Umar Ibn Abdul Aziz, "Wahai anakku," ketika itu lampu coloknya masih hidup, lampu menggunakan minyak. Maka berkata Umar Ibn Abdul Aziz, "Wahai anakku, kamu datang ni nak membincangkan perkara apa? Adakah berkaitan dengan negara kita, pemerintahan kita, ataupun berkaitan dengan pribadi?" Maka berkata anaknya, "Pak, saya datang nak bincang perkara pribadi." Subhanallah, bila dengar kata anaknya membincangkan perkara pribadi, maka Umar Khattab radhiyallahu anhu tu meniup api yang ada di lampunya itu, yang di lampu lilin mungkin, ditiup, kemudian padamlah lampu tersebut, api tersebut. Maka bertanya anaknya, "Wahai bapa aku, kenapa kau padamkan api? Kita nak bincang." Kata bapaknya, kata Umar Al-Aziz, subhanallah, ini lampu ini menggunakan minyak milik kerajaan. Sebab tu bapak tanya tadi, kita nak bincang hal kerajaan ke ataupun hal pribadi. Kalau hal pribadi, kita gunakan lampu ni lah. Tapi oleh kerana hal kerajaan,
hal pribadi. Kalau hal kerajaan kita gunakan lampu ni, tapi kalau hal pribadi maka kita tak wajar menggunakan lampu ni kerana ini merupakan amanah. Subhanallah, sampai begitu sekali dia punya sifat warak dia, berhati-hati dia, sehingga dia tidak berani berbincang dengan anaknya menggunakan lampu yang berminyakkan milik kerajaan. Allahu Akbar. Inilah kita lihat, apabila seorang pemimpin memiliki sifat warak, maka dia akan memimpin dengan penuh tanggungjawab, penuh berhati-hati, dan dia tidak akan berani mengambil hak rakyat untuk pribadinya. Subhanallah, kecuali sesuatu yang dibolehkan. Begitu juga apabila seorang guru memiliki sifat warak, maka guru ini akan berhati-hati, akan mengajar dengan sungguh-sungguh, dan akan memberi markah dengan penuh amanah dan tanggungjawab, dan tidak akan tidak akan bersikap tidak adil dan sebagainya. Begitu juga pekerja-pekerja yang lain, apabila memiliki sifat warak, maka mereka tidak akan berani khianat atas tugas yang telah diberikan. Beginilah sifat yang mulia yang perlu kita miliki. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah tanamkan sifat warak dalam diri kita, dan Allah jauhi diri kita, keluarga kita, keturunan kita daripada memiliki sifat tamak halubu. InsyaAllah sekian, itu saja pada kali ini insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.